لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Yang dihormati saudara pengacara majelis, Al-Fadil Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, Al-Fadil Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Ketua Penerangan Parti Islam, seluruh kepimpinan PAS di peringkat Majlis Syura, Jawatan Kuasa Agung, Dewan-Dewan, seluruh pemimpin-pemimpin PAS di peringkat wilayah persekutuan, pemimpin-pemimpin dan rakan-rakan daripada Parti Keadilan Rakyat, seterusnya para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama di dewan yang penuh bersejarah di Taman Melewar ini. Hari ini sudah masuk hari yang ke-15. Saya dihentam, dimaki, diubut melalui televisyen dan surat khabar. Ada yang mencadangkan supaya saya dikenakan tahanan ISA. Ada yang mencadangkan supaya saya dibuang negara terus. Ada yang minta saya dibuang ke Laut Cina Selatan. Ada yang nak beri beasiswa supaya pergi belajar sejarah. Tiap-tiap malam ada satu cadangan baru terhadap manusia yang kerdil ini. Bukan ada apa-apa pengaruh. Kita bukanlah kaya, bukanlah hebat. Aku ini hanyalah insan biasa. Saya memilih perjuangan melalui dasar Islam daripada awal hingga kini. Masa muda remaja, saya memilih ABIM untuk bergiat bersama dalam bidang kegiatan Islam. Selepas itu tahun 78 saya terus menyertai Parti Islam. Selepas Parti Islam kalah teruk di Kelantan dalam pilihan raya bulan Mac tahun 78, sehinggalah sekarang ini. Kalau tuan-tuan ingat ceramah-ceramah saya pada dulu hingga sekarang, tak terlepas WP 7064 ganggu rumah orang, WPP 7064 ganggu rumah orang, penyokong Mak Indra nak keluar. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sepanjang saya memberi pidato, ucapan atau tertutup atau terbuka, idola saya di antaranya ialah Said Qutb rahimahullah, yang mentafsir Al-Quran siap dalam penjara fi dhilalil Quran dan ditali gantung pada tahun 67. Tokoh yang saya gemar lagi di antaranya Imam Hasan Al-Banna. Kegiatan dakwahnya sehingga ke dalam kelab-kelab malam. Imam Khomeini berdepan dengan kumpulan kiri dan bagaimana dia meniupkan satu revolusi menumbangkan gergasi Amerika dan Syah. Saya juga menjadi idola saya Jamaluddin Al-Afghani, seorang ulama ketika umat Islam hilang daya juang,
hampir semua dunia Islam dijajah. Jamaluddin Al-Afghani di antara orang yang meniupkan semangat perjuangan kemerdekaan. Di samping cendekiawan dan ulama-ulama yang lain, sama ada Said Nursi Badiuzaman, Fatih Yakan, dan banyak lagi. Dalam perjuangan bersama Parti Islam, 2 kali saya ditahan di bawah ISA. Di antara tuduhannya menjadi pelampau agama, ataupun bahasa yang kita sebut selalu golongan mustakjilun, nak menang cepat, pelampau agama. Walaupun sudah lebih 30 tahun saya melalui jalan mendokong perjuangan yang berdasarkan Islam, bersama-sama mengasaskan, mendokong kepimpinan ulama yang bermula pada tahun 83, berada dalam parti sehinggalah sekarang, timbalan presiden, terus mendokong dasar Islam. Tiba-tiba sekarang dituduh komunis. Tak sedih kan tuan-tuan sekalian? Inilah jahat sungguh lah. Saudara yang dihormati sekalian, tuduhan ini bukanlah perkara baru. Pemimpin-pemimpin kita yang berjuang lebih awal dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan, termasuklah golongan pengganas, bahaya daripada gunung, sehingga orang seperti Abu Bakar Al-Baqir, seorang guru sekolah ulama di utara Semenanjung, digelar juga sebagai penjahat dan ditangkap, diletakkan di Pulau Jerjak. Banyaklah ulama-ulama yang lain yang menghadapi dan tuduhan seperti itu oleh penjajah, dan sekarang perangai penjajah itu UMNO mewarisinya. Hadirin yang dihormati sekalian, apa puncanya jadi begini? Saya amat cintakan, begitulah juga tuan-tuan cintakan tanah air. Kita berada di Malaysia, inilah tumpah darah kita, tanah tumpah darah. Saya melihat makin tahun orang makin tak sambut hari merdeka. Saya dah bercakap tajuk ini dalam 10 tahun kebelakangan ini. Siapa yang ikut saya berceramah menjelang merdeka, kawan-kawan dah boleh hafal dah apa yang saya nak cakap. Boleh kata ulangan tahunan. Cuma tahun ini begitu ketara. Pemerintah melalui TV, radio dan akhbar menyuruh rakyat supaya letakkan bendera di kereta, di rumah, di bangunan-bangunan, pasang bendera tanda sifat patriotik menyambut merdeka. Saya tengok tak ada orang pasang bendera. 100 biji motoka kereta satu. Saya jumpa satu di Shah Alam, sebuah kereta dia pasang bendera 200 lebih. Saya kata ni jenis masuk air di kepala ni. Yang pasang saya banyak tengok lori bawa tanah, lori bawa pasir. Kenapa? Barangkali nak ambil perhatian JPJ dan polis bawa muatan lebih barangkali, maka kot-kotlah polis dan JPJ tak tahan mereka. Di rumah-rumah ada sikit sangat. Kenapa makin tahun rakyat semakin tidak menyambut hari merdeka? Ini ucapan saya 21 hari bulan Ogos di Pulau Pinang. Yang tuan-tuan dah mula dengar kesek-kesek itu sekarang. Saya sebut perayaan merdeka sekarang sudah menjadi perayaan UMNO, bukan perayaan rakyat Malaysia.
Betul ke tak? Saya sebut, kalaulah nak letakkan Tengku Abdul Rahman Datuk On pejuang kemerdekaan, silakan letakkan bersama tokoh-tokoh lain seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad Pak Sako, Ahmad Bustamam, Abu Bakar Al-Bakir Ustaz, dan lain-lain lagi lah. Kalau TV, RTM semuanya menceritakan ini dia tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, orang UMNO akan terasa terpanggil untuk merayakan. Ada pemimpin mereka, Datuk On Tengku Abdul Rahman. Orang PAS terpanggil untuk merayakan bersama kerana ada Dr. Burhanuddin, ada Abu Bakar Bakir. Orang golongan haluan kiri yang lain terpanggil bila melihat Datuk Ahmad Bustamam dipamerkan bersama tokoh pejuang kemerdekaan. Ini tidak, menjelang merdeka hanya dipamerkan tokoh UMNO. Maka UMNO lah rayakan. Betul ke tak? Orang UMNO pun dia tengok semua orang tak bawa bendera, dia pun tak bawa. Akhirnya tak ada. Pegawai-pegawai kerajaan yang hadir itu pun hari merdeka, yang senarai nama pergi berkawat dan sebagainya, yang lain ambil cuti balik kampung. Sedangkan di negara lain, saya sebut di Thailand, Indonesia, Pakistan, India, kalau hari merdeka, tuan-tuan sekalian, hampir semua rumah letak bendera. Kemudian hadirin sekalian, bila datang hari merdeka tak ada filem lain, Bukit Kepong, Bukit Kepong, Bukit Kepong, Bukit Kepong. Dan saya sebut di situ, Mat Indra ni seorang pejuang. Tak ada satu pun perkataan komunis dan sebagainya. Kemudian ini itu saya tak sebut. Masalah lain saya sebut. Bila Hari Pahlawan tak ada lain ditunjuk filem Sarjan Hasan. Bagi pandangan saya itu tak betul. Sarjan Hasan memang seorang askar yang baik, berani, hebat. Tapi dia menjadi askar British. Yang lawan dengan dia, buang. Yang dilakonkan oleh Saleh Kamel. Buang pula Tali Barut Jepun. Jadi dua-dua itu bekerja untuk penjajah. Betul ke tak? Kenapa tak buat filem Mat Kilau? Buat filem Datuk Majalela? Buat filem Mat Indra? Buat filem Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong, bagaimana memimpin rakyat Terengganu untuk menentang penjajah? Ataupun filem Tok Janggut yang bangun melawan penjajah? Filem Sarjan Hasan baik, tayanglah hari lain, hari raya kah, hari minggu kah. Saya suka filem itu karena Piramli muda, Sakdiah pun muda waktu itu. Dan lagu Tunggu Sekejap sedap didengar. Jadi hadirin sekalian, kita nampak tak kena disambut cara menyambut Hari Merdeka, Hari Pahlawan dan sebagainya. Dan saya sebut, pengkesahan sejarah ini perlu diperbetulkan semula. Tentu ingat UMNO nak betulkan semula atau tidak sejarah tanah air kita? Tak, melainkan bila kita ambil alih pentadbiran Putrajaya. Ini mafhum ucapan pada 21 hari bulan yang saya ucap begini tiap-tiap tahun. Hadirin sekalian, memanglah kemerdekaan akan diberi kepada golongan yang sealiran dengan penjajah. Tuan Guru Haji Mullah Hadi Awang di antara selalu menyebut pandangan Lord Cromer. Tok Guru ada malam ni, mungkin Tok Guru akan terang sikit bagaimana kemerdekaan akan diberi kepada golongan yang sealiran dengan mereka yang memerintah atau penjajah. Hadirin yang dihormati sekalian, lepas berucap campur dengan isu-isu bersih dan lain-lain, masa itu bulan Ramadan, di
samping tazkirah beberapa tempat, tiba-tiba 27 hari bulan keluar berita muka depan. Saya tak pernah baca putusan ni, tapi kawan-kawan telefon, Mamat, tajuk muka depan ni, Mat Sabu hina pejuang. Aku kata, kok mana boleh keluar ucapan macam tu? Utak 21, disiar 27. Ini bukan lagi berita, dia sudah jadi sejarah. Berita dia mesti berucap begini, keluar besok. Dan 21 hingga 27 banyak majlis penerangan yang lain. Besoknya wartawan telefon, saya tak ingatlah wartawan daripada mana. Dia telefon, dia kata, betulkah Pak Mat kata begitu seperti tersiar dalam surat khabar utusan? Saya kata, nanti saya cek dulu, saya tak ingat. Esok utusan Malaysia keluar muka depan pula, Mat Sabu tak ingat. Maksud saya, apa dia exact word yang saya guna pada malam itu? Saya nak nafi atau nak iya? Saya kena dengar balik ucapan itu. Saya pun menyuruh kawan-kawan mencari. Akhirnya bertemu dan dia kata, ni Mamat, saya balik dengar di Perlis satu hari sebelum Hari Raya. Setelah dengar, saya pun buat press conference di Perlis. Buat press conference di Perlis, wartawan tak datang. Pasal esok nak raya. Melayu dengan raya ni habislah. Dulu kawan saya seorang di Kuala Lumpur, dia ni kalau menentang raya balik kampung apa semua ni, aku bukan Melayu lah. Dia tak mau balik kampung. Malam tu dia dengar lagu P. Ramlee, biduk berbunyi, teriak, lari pita jambah balik termeluh. Melayu dengan raya ni jangan main lah tadi sekalian. Hadirin sekalian, dan yang hadir hanyalah beberapa akhbar, dan saya beritahu bahawa, dan untuk nak puas hati besok sekali lagi saya buat press conference. Saya kata apa yang utusan siar itu ditambah daripada apa yang saya berucap. Misalnya menurutnya, itu saya lah, yang mengetuai gerakan Bukit Kepong untuk menyerang balai polis diketuai oleh seorang Cina. Nama dia aku tak ingat, sebab saya tak pernah sebut nama itu. Dan 200 orang komunis. Golongan inilah yang Muhammad Sabu menganggap sebagai pejuang. Saya cek lantip tak ada. Saya kata berat ni. Saya pun telefon kepada peguam. Saya kata bahawa utusan telah membuat penipuan yang menyebabkan orang ramai boleh marah kepada saya. Peguam pula balik raya. Raya juga. Akhirnya hadirin sekalian, kita buat semua handset ucapan itu dan serah pada peguam. Maka dihantarlah kepada utusan supaya minta maaf dalam masa 24 jam. Dan siar balik di muka depan. Kalau tidak berbuat demikian, akan diikuti dengan tuntutan saman dalam minggu ini insya-Allah. Saya tak kaya dari sekalian, meniaga pun tak ada, tapi di hujung hidup saya ni saya akan kaya insya-Allah dengan saman-saman fitnah terhadap saya. Hadirin yang dihormati sekalian, perkara itu menjadi heboh, sampailah ke peringkat timbalan Presiden UMNO minta saya bertaubat. Ittaqullah, dia kata bertakwalah, minta saya bertaubat. Kemudian hadirin sekalian, datanglah cerita pula Ketua Pemuda Khairi mencabar saya berdebat. Saya cek balik, Khairi ini tak pernah kata kat saya. Bagi saya Khairi ini budak baik.
dia berpotensi untuk menjadi pemimpin PAS masa depan. Ya, saya serius. Sebab UMNO ni reput dah tadi sekalian. Jadi buat apa saya nak debat dengan adinda saya Khairi ini? Yang maki, yang hentam saya timbalan presiden. Timbalan presiden lah kena bertemu dengan saya. Debat atau dialog, setuju atau tidak? Biarlah dia beritahu, Cik Mat, kamu telah melakukan kesalahan di sudut akidah. Ayat ini, Quran, hadis dan sebagainya, minta bertaubat. Manalah tahu waktu itu lembut hati saya untuk bertaubat di hadapan Sahibus Samaha, Mahyudin Yassin. Hadirin yang dihormati sekalian, bila dituduh berkali-kali dan orang yang bercakap berlandaskan laporan akhbar itu tidak dengar tip, terus marah kepada saya, puja komunis. Banyak dah saya baca hal Mat Indra ini, tapi kalau saya ambil daripada buku Rashid Maidin, sah Bang Mat ni. Kalau saya ambil daripada buku Abdullah Sidi, ini aliran kiri. Ambil daripada buku Samsiah Pakeh, ini pun dituduh komunis. Saya kata nak cari maklumat mana yang agak pertengahan. Datanglah sekarang ni zaman anak-anak muda ni sekalian, zaman blog, zaman IT. Mereka hantar kepada saya, Mamat cari buku pengukir sejarah Johor. Kebetulan minggu lepas saya pergi ke Johor untuk berceramah dan bertemu dengan pimpinan Johor. Mereka bawa buku itu kepada saya. Saya tengok buku itu, para katanya, kata aluannya dibuat oleh Menteri Besar Johor Yang Amat Berhormat Gani Osman. Yang menyemak buku itu diantaranya Profesor Datuk Ramlah Adam dan Profesor Abu Bakar Hamid, ahli-ahli sejarah negeri Johor. Di penghujung ayat dalam kisah Mat Indra di buku itu mengatakan Mat Indra pejuang, bukan seorang komunis. Maka saya pun buat press conference, saya tunjuk buku itu. Saya tak tunjuk buku orang putih, tak tunjuk buku yang dibeli di Singapura, tak tunjuk buku yang dibeli tempat lain. Saya tunjuk yang dibuat oleh Kerajaan Johor, yang Menteri Besar beri kata aluan. Mereka pun terkejut. Allah, nak buat macam mana ni? Hadirin sekalian, kalau di negara barat, khasnya England, benda yang dia tulis, yang dia akui, kalau dia tarik balik, profesornya boleh ditarik semula. Sekarang buku ini dikeluarkan oleh kerajaan, diedar. Maka hadirin sekalian, mereka, saya sebut ini bukanlah saya nak puja Mat Indra itu. Inilah tuduhan kepada Tok Janggut, penerhaka, penjahat. Inilah tuduhan kepada Abu Bakar Al-Bakir, bahaya daripada gunung. Inilah tuduhan kepada Dr. Burhanuddin, ejen komunis. Kalau satu telah terbongkar, akan terbongkar sejarah yang lain. Semua pengkesan sejarah yang direstui oleh UMNO perlu dibuat semula. Betul ke tidak? Ini yang mereka bimbang. Dan kita tak pernah bela kejahatan. Dan sekarang kita lihat UMNO makin lari, dia bagi polis pencen, polis tentera lawan dengan kita. Kita tidak lawan dengan mereka, kita nak lawan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Jangan lari. Jangan lari, saudara sekalian. Sebab itu ada peguam kita daripada Johor, ahli PAS. Dia kata keluarga Rumah Pasung Bukit Kepung, kalau mereka terasa terinayah, mereka nak tuntut wang pampasan daripada kerajaan British, dia sanggup menjadi peguam bagi pihak keluarga itu. Bila kenyataan dibuat begitu, kelang kabut UMNO, dia pun cari lawan tua-tua lama. Saya dah 50 tahun tak dapat bencen. Artinya UMNO membela mereka, bela kosong. Mereka tak bela bekas-bekas prajurit dan bekas-bekas polis ini. Betul ke tidak?
Ada seorang tu di Melaka, begitulah dia marah. Tapi bila diberitahu Mamat telah buat press conference, yaitu kalau ada mereka nak dakwa, nak minta pampasan kerajaan British, lawyer kita bersedia untuk khidmat. Dia nak pergi report polis terhadap saya, dia tak jadi, dia patah balik. Tapi hadirin sekalian, mereka kuasai media. Mereka boleh buat apa saja dan kita nak jawab melalui televisyen tak boleh. Tapi jangan lupa, sekarang ini zaman blog, zaman IT, zaman iPad, zaman BlackBerry. Betul ke tak? Kerajaan Husni Mubarak jaga semua media, jaga semua dengan tenteranya, dengan pasukan hebatnya. Tetapi siapa yang menggulingkan kerajaan Husni Mubarak? Siapa? Budak-budak Facebook. Nih, bloggers nih. Sekarang ini hadirin sekalian, kadang-kadang tu saya pergi kedai kopi, tak larat nak ambil gambar. Ni budak-budak 19 tahun, 20 tahun. Ambil gambar. Dia kata, Pak Mat, tak payah cerita lah, kami tengok dalam blog semua dah. Lagi lama mereka main isu ni, hadirin sekalian, lagi keliru. Hari ini ada 2-3 ekor profesor pula kata, Melaya tak pernah dijajah. Televisi akan keluar esok yang ni. Dia akan ambil yang tu lah. Yang hujah berapa minit tadi tak keluar. Yang tu dia akan keluar. Kalau tak pernah dijajah hadirin sekalian, buat apa sambut merdeka tiap-tiap tahun? Berapa juta dah kita membagi. Sebab itulah hari merdeka tahun ini, Perdana Menteri lari pergi melancong di Australia. Sebab tak perlu sambut merdeka. Betul ke tak? Bila anak-anak kita main hentam dalam blok, baru dia balik. Rupanya dia pergi Australia 31 Ogos. Yang aku kena hantam pro-komunis, nak hidupkan komunis, tak menghargai kemerdekaan. Dia lari pergi Australia. Sekarang tak boleh. Golongan blok ni, golongan bloggers ni, golongan dah jadi majoriti anak muda. Mereka kaji. Macam saya sendiri pun tak tahu. Saya dengar mereka kata lagu negaraku, lagu daripada Terang Bulan. Saya kata terang bulan, baguslah, jangan terang dacing. Satu malam anak saya buka internet, dia kata, ayah nak dengar irama lagu negaraku yang asal. Saya kata, mana? Dia buka lah. Betul-betul irama negaraku, melodi dia. Terang bulan itu kisah bercinta. Dia kata lelaki tak boleh dipercaya, lain di mulut, lain di hati. Boleh kalau didendangkan dalam lagu negaraku cukup hebat. Kemudian terang bulan pula dipetik, dikopi di Pedamu Lamun. Soalnya betul atau tidak, Kementerian Rakyat Yatim kena jawab. Betul ke tak? Kalau tidak, Indonesia mempermainkan lagu negaraku. Kita ni patriotik ni, mana boleh orang hina lagu kita. Tapi boleh UMNO diam. Menteri yang jaga bahagian komunikasi ni diam. Dulu seorang budak Cina mengatakan dia buat negaraku, negara kuku. Kita marah, semua orang marah, nak minta dia di ISA buang keluar negara. Akhirnya kita dapat tahu kerajaan bagi projek pula kepada budak tu. Benda-benda ni yang tadi sekalian, kita berpolitik bukan di tahun 60-an. Rakyat sekarang sudah mula dapat maklumat, terutama rakyat di Lembah Kelang. Bukan lagi rakyat di Pahit, Pahat, Lanau Hulu, Megat Dewa. Itu pun dah internet dah sekarang ni. Ada yang tadi sekalian, ini yang mereka cuba timbulkan isu ini supaya orang marah kepada saya, seterusnya marah kepada parti. Dan bagi kita tadi sekalian tuduhan. Bahkan lebih dahsyat, Dr. Mahathir pernah menuduh PAS lebih berbahaya daripada komunis. Ini tuduhan dia. Tapi parti Islam terjejas atau tidak? Sokongan kepada kita meningkat atau menurun? Sekarang kita bercakap bukan lagi nak ambil negeri ini, nak ambil negeri ini. Kita nak ambil Putrajaya.
Hadirin yang dihormati sekalian, bagi kita isu ini seperti Tuan Ibrahim kata tadi ditimbulkan untuk alih pandangan rakyat. Pandangan rakyat paling teruk terhadap kerajaan BN ialah selepas peristiwa Bersih, bila dituntut 8 perkara. Kerajaan ataupun pegawai-pegawai SPR, khasnya pengurusi dan timbalannya, mengatakan tuduhan pembangkang hanyalah rekaan, tak ada penyelewengan. SPR bersih. Sekali lagi, sekarang ini zaman internet, zaman blog. Pemuda kita di bawah Syuhaizan Kayat, daripada Keadilan, DAP, blok-blok NGO cari. Akhirnya ditemui belas ribu nama yang bertindih. 2 kali. Ditemui di Selangor. Hadirin sekalian, pengundi misalnya rumah nombor 27, 29, 31, rumah dekat tu je. Tapi pengundi ada lagi. Rumah nombor 33, 35, 37. Pengundi ada, rumah tak ada. Kemudian dibongkar lagi bagaimana pukul 10 pagi menjadi warga negara, lebih kurang pukul 2 dah jadi pengundi. Dibongkar lagi ada pengundi bernama Kampung Baru. Hadirin sekalian, perkara ini terdedah kepada dunia dan Bersih tahun ini disambut di seluruh dunia. 35 tempat mengadakan himpunan serentak dengan kita. Di Melbourne, Brisbane, Sydney, New York, London, Tokyo, Kampuchea pun buat. Kampuchea pun dia lihat Malaysia ni tak ada demokrasi yang betul. Lalu hadirin sekalian, di London paling meriah. Kebetulan Perdana Menteri kita pergi ke sana. Kumpulan baju kuning ni duduk depan hotel. Mereka buat slogan, Cina, India, orang putih bertumpang. Kuning, kuning, Najib pening. Tengok dalam YouTube ya. Sagi orang putih ambil mikrofon pula. Kuning, kuning, Najib pening. Lepas itu mereka menyanyikan lagu Yellow Submarine, Yellow Submarine. Ini menandakan bahawa mereka tahu berlaku skandal penyelewengan yang akan dibicarakan kes ini hujung bulan September di Perancis, kah di England, kah di sana. Hadirin sekalian, negara-negara demokrasi memerhati tentang terutama sekali daftar pemilih yang begitu rosak. Saya, Nurul Izzah dan Tan Sin Gyo dipanggil untuk pergi melawatlah, sembang-sembang dengan kedutaan Jerman. Dan mereka, raja dia nak datang nanti, di antaranya dia nak bertemu dengan kerajaan, pembangkang dan NGO. Sebabnya di antaranya mereka, bukan mereka tak boleh campur tangan dalam hal Malaysia, tapi paling kurang mereka nak tahu perjalanan pilihan raya di Malaysia, adakah adil atau penuh dengan penipuan. Jerman satu kuasa ekonomi Eropah sekarang setelah negara-negara lain merosot. Keadaan ini juga diikuti selepas itu Yang Berhormat Salahuddin Ayub bersama ahli parlimen yang lain mencadangkan buat sidang segera, bincang hal pilihan raya, electoral rule dan sebagainya. Perdana Menteri memang sudah rasa tersepit. Lalu diumum select committee akan ditubuhkan untuk menyiasat hal penyelewengan pilihan raya. Tak apa tekanan yang beliau terima, seminggu kemudian Perdana Menteri kata kalau buat hak istimewa select committee bincang hal pilihan raya pun kita tak perlu tunggu laporan itu untuk buat pilihan raya. Maka kalau begitu, apa pentingnya kita nak menyertai select committee tersebut? Nak masuk atau tidak, parti akan menentukan. Tapi nampak mereka dalam keadaan kelang kabut. Kemudian pengurusi SPR bersetuju untuk menerima pemimpin Bersih untuk berunding. Sedangkan sebelum itu mereka inilah yang mensiarkan
bersih pertubuhan haram. Nampak tak kelang kabut itu? Inilah hadirin sekalian yang cuba dia nak lagi. Dia timbulkan isu komunis dan sebagainya. So kongkong 15 hari ini orang tak cakap tajuk lain. Isu pilihan raya mereka cuba nak bagi orang tak bercakap lagi. Tapi kita akan terus bercakap hal ini dan menuntut pilihan raya yang bersih yang akan berlaku bila-bila masa daripada sekarang. Presiden kita telah memberi amaran, himpunan boleh dibuat sebelum pilihan raya. Tetapi kalau pilihan raya didapati tidak bersih, kita boleh buat himpunan selepas pilihan raya. Boleh? Bila rakyat tidak mengiktiraf keputusan pilihan raya, ini bahaya sesebuah negara. Bila rakyat iktiraf keputusan pilihan raya, bukan soal kalah menang. Parti Islam pasal kalah ni selalu dah kami dapat. Kalau belah Johor tu lekat deposit, kita boleh takbir. Dululah, sekarang dah lain lah. Kita menerima kekalahan, tapi kita tak boleh terima penipuan. Ini cuba dilagikan. Rakyat bercakap sekarang soal inflasi. Harga naik tiba-tiba dalam keadaan komunis. Prabaya telefon pula naik. Itu duk kisah video. Ya kedak naik gula 20 sen. Ya kedak minyak naik gula. Hadirin sekalian, ini yang cuba mereka main dan alihkan. Dan rakyat bercakap di antara yang hebat sekali sekarang ini. Dikatakan isteri Perdana Menteri memiliki cincin 24 juta. Semua pegawai-pegawai kerajaan, banyak yang kita jumpa, bukan semua lah. Orang bercakap tajuk ini, tengah orang susah, miskin, macam mana boleh ada cincin 24 juta? Hadirin sekalian, kemudian terdedah pula bil air Putrajaya sampai 230 ribu sebulan. Ni bukan orang mandi ni. Bukan orang mandi kalau banyak tu punya bil. Itu industri, heavy industry. Semua hadirin sekalian kegelisahan ini cuba ditutup. Dan kita pula hadirin sekalian kemukakan buku jingga. Presiden kita mengeluarkan konsep negara kebajikan. Negara kebajikan konsepnya buku untuk guru. Presiden kita. Macam mana nak implementnya? Buku jingga. Itu salah satu cara nak kita laksanakan negara berkebajikan. Boleh tak kita buat begitu? Rakyat melihat. Dah 21 tahun kita merintah Kelantan. Pemimpin yang mementingkan kebajikan, yang dibesarkan depan rumah dia masjid dan sekolah. Rumah duk macam tu lah. Dua-dua pemimpin kita begitu. Tugu Jahdi jadi menteri besar. Rumah dia di Rusila tu macam tu lah. Yang pertama besar, masjid dan Darul Quran di depannya. Siapa dia ni sanggup nak duduk tepi masjid? Sekejap-sekejap azan. Sekejap-sekejap kuliah. Kita kadang-kadang tu nak relax juga. Nak tengok filem Sanggam. Sanggam ni dia mula pukul 3, dia habis pukul 6. Kalau kita duduk tepi masjid, lagi pukul 4.30 azan. Masa tu pula adegan tengah hebat. Antara dua hero ni, yang mana satu nak mati, sebab dua sungai bertemu, dia satu sungai mesti mati. Tengah duduk lagu pula sedap. Jadi orang yang boleh duduk di tepi masjid ni, orang yang istimewa, tambah pula pemimpin. Dan mereka boleh tunjukkan negara kebajikan yang mereka telah buat di peringkat negeri. Begitulah juga Kedah, Pulau Pinang, Selangor yang kita dapat kemudian. Rakyat telah melihat keyakinan ini dan mereka boleh buat perubahan. Maka tak ada lain lah dipesongkan supaya kita bercakap isu komunis, isu Mat Sabu, isu Mat Indra. Itu hanya laluan biasa, laluan sejarah. Tapi dipermainkan perkara itu tidak lain dan tidak bukan supaya rakyat tidak tumpu kepada permasalahan negara, ekonomi, kepincangan. Sekarang ni tembak
budak mati sana, budak mati sini, jenayah yang makin meningkat. Ini yang rakyat perlu buat perubahan. Salah satunya ubah pemerintah pada pilihan akan datang. Boleh ke tak? Nak ubah, semangat semua ada, disertai dengan sokongan keuangan. Saya lancarkan kutipan derma untuk tuan-tuan bagi sumbangan, khasnya kepada Lujnah Penerangan yang kerja mereka ni begitu berat. Lujnah Penerangan dia kena terang seluruh Malaysia, kena buat pamphlet, buku dan berbagai-bagai risalah untuk memberi maklumat kepada rakyat. Hadirin sekalian, dan saya harap para petugas dapat bertemu dengan setiap mereka yang hadir untuk menerima sumbangan. Semoga kita terus istiqamah dengan perjuangan, terus dengan Pakatan Rakyat, terus dengan tahaluf siasi, terus dengan negara berkebajikan yang kita tahu perjuangan kita untuk mendaulatkan negara yang berdasarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekianlah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.